Dia saja Tuhan yang menentukan peraturan hidup untuk manusia. Belum, peraturan belum turun, tapi meyakinkan dialah Tuhan. Karena bila kita mengimani Allah itu Tuhan yang sebenar, la ilaha illallah, melafazkan syahadat la ilaha illallah membawa makna tiga perkara. Allah itu Tuhan Rabb, yakni rububiyah, pencipta, pengatur alam. Allah saja yang mencipta, mengatur, menjadi alam hidup, mati dan sebagainya. Rububiyatnya Allah Rabbul Alamin. Hak ini orang kafir yang selalu ada mengaku Allah Rabbul Alamin. Wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar, ayat 3 surga yaqulunna Allah. Mu tanya Nabi Muhammad, ini ayat ini turun di Makkah ini yang saya baca surah Al-Kabut. Kalau mu tanya orang yang menyembah berhala kaum musyrikin itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi, siapa pula yang mengaturkan perjalanan bulan dan matahari, nescaya mereka mengatakan Allah. Itu rububiyah. Tak cukup mengaku Allah Rabbul Alamin saja. Kerana mengaku mata Allah pula lah. Selain dia Rabb, maka dialah Tuhan yang berhak disembah, ditaati, dipatuhi. Karena dia saja yang berhak, dia sajalah tempat perlindungan, permintaan, permohonan, pernaungan. Karena tak ada lain yang boleh memberikan segala apa-apa, menghalang segala mudarat dan manfaat, dia saja. Jadi kerana itu maka kita kena mengimani Allah dari segi rububiyah dan uluhiyah. Mana kita menghambakan diri kepadanya, dia saja ilah, tak ada yang lain. Ilah itu makna yang disembah, yang berhak disembah. Sebab itu kita perhatikan yang lain. La ilaha illallah, mentauhidkan dia. Kemudian bagaimana pula dia yang maha segala-galanya, sempurna, berkuasa. Itulah maka kita bila bersyahadat, mentauhidkan Allah dari segi rububiyah, mentauhidkan Allah dari segi ubudiyah atau uluhiyah, dan mentauhidkan Allah dari asma dan sifatnya. Makna dia saja yang mempunyai kekuasaan sempurna, Allah segala-galanya, Al-Qadir, Allah itu Al-Alim, Al-Qadir, segala macam itu. Jadi tuan-tuan, ini ditekankan dalam 86 surah yang diturunkan kepada Nabi ketika Nabi sebelum hijrah. Kenapa? Kerana Nabi diperintah Allah berbuat demikian. Sebab kalau tak ada orang yang yakin macam ni, suruhlah buat ini, tegaklah, jangan buat ini, jangan ini, dia tak boleh. Kerana itu maka suruhan dan tegakan belum lagi diturunkan, kecuali suruhan itu juga hanya kerana menghubungkan, memantapkan keimanan tadi. Itulah solat. Maka perintah solat itu berlaku masa Nabi di Makkah sebelum hijrah, yang kita semua tahu, iaitu melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Maka itu surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini cerita Nabi Isra, dan surah ini diturunkan ketika Nabi di Makkah. Mi'raj pula dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum ma hawa, dan itu ada marfa'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Itu cerita Nabi Mi'raj yang kemudian menerima perintah salat. Itu ada di Makkah. Sebab salat itu juga adalah perkara, artinya amalan untuk memantapkan hubungan hamba dengan Tuhan Allah yang dia saja berhak disembah. Sebab itu maka perintah zakat tak ada lagi di Makkah. Perintah buat sedekah tak ada lagi masa Nabi Makkah. Malah perintah puasa pun tak ada lagi semua masa Makkah. Sebab seperti yang kita berbicara tentang bulan Ramadan, kerana puasa itu juga, puasa itu adalah satu ibadah yang bukan semata-mata kerana kita memanglah kita puasa itu rukun yang mati kita Allah. Tapi puasa itu ibadah melapar dahaga untuk menimbulkan satu perasaan keinsafan, mengingat orang yang susah, yang menderita, yang tak cukup makan, yang kebuluran, maka lahirlah perasaan untuk menolong kepada orang miskin dan sebagainya. Dengan apa menolong? Tentulah dengan uang ini, dengan benda makanan, minuman, maksud keperluan dan pakaian
dilambangkan dengan zakat. Zakat itu mengeluarkan harta kita untuk menolong orang yang tertentu, terutama fakir miskin. Karena itu belum diturunkan di Makkah. Yang keduanya, kenapa Allah tak turunkan benda dari perintah-perintah di Makkah? Inilah yang penting bagi kita. Karena masa di Makkah belum ada siapa nak laksana. Memang ada orang Islam. Hampir 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah dan Hijrah. Kira-kira ada 1,000 orang Islam. Kira-kira lebih kurang 1,000 orang. Ini kajian yang pernah dibuat oleh seorang penyelidik. Orang dulu dia tak kesalahan kita orang semua nama terkenal paling orang Islam kan. Tapi menurut Profesor Hamidullah yang ketiga awal tamat dalam buku saya berubah sama dalam buku dia sudah di Profesor Hamidullah ni pernah dulu datang satu kali ke Malaysia. Kami satu lama pernah kata orang pengiring dia untuk bawa drama obat-obat. Tapi yang bawa dia kembali bukan selama, yang bawa dia masa itu ialah Presiden Habib, iaitu Anwar Habib, sebab dia kenal baik dengan Profesor Hamidullah. Yang pada masa itu Profesor Hamidullah ini boleh kata bertugas banyak di Paris karena beliau menjadi Ketua Pusat Penyelidikan Islam Antarabangsa yang pada masa itu bertempat ibu pejabatnya di Paris. Hamidullah Khan dan meninggal beliau. Menurut beliau, ketika Nabi Hijrah, orang Islam yang ada di Makkah jumlahnya sekitar 1,000 orang sahaja. Manakala orang Islam yang ada dah di negeri Yathrib yang kemudian jadi Al-Madinah Munawwarah, juga sebelum Nabi sampai di situ tu dah ada juga orang Islam sana sekitar 1,000 orang. Macam mana kita dah sebelum inilah kisah yang latar belakang hijrahnya. Itu semoga anda tahu lah, cuma saya sekarang ulang sikit lah. Kerana sebelum Nabi hijrah, rombongan daripada ketua-ketua kaum Aus dan Khazraj sepakat nak menemui Nabi di Makkah untuk masuk Islam. Yang berlaku peristiwa selepas Nabi di Isra Mi'rajkan Allah. Yang ini kira-kira tahun ke-11 sebelum Nabi berada di Makkah. Sedang di Makkah itu kita tahun ke-11 jadi Nabi, ataupun tahun hujung awal ke-12. Itulah kesimpulannya 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Mereka ini datang masuk Islam. Setelah mereka ini dah memang dah katakan dah kuat dan berbanyak bergaduh berperang, akhirnya mereka tidak eloklah jumpa tu di Mekah tu pemimpin agama baru yang terkenal orang baik, orang amanah. Walaupun dia ditakdir orang Mekah oleh kerajaan Arab di Mekah tu, mau kita jumpa dia, kita ikut agama dia, kita ajak dia datang ke negeri kita. Itu cerita yang tadi 12 orang daripada suku Aus dan Khazraj. Ini kita ambil kaul yang pertama, ada yang kata 13, ada yang kurang. Saya sebut ringkas. Mereka ni masuk Islam, balik terus ke Madinah. Yathrib dia belum balik lagi. Nabi hantar pula seorang sahabat untuk mengajar mereka agama dan mereka juga berdakwah. Dalam tempoh setahun mereka dakwah. Suku mereka masing-masing, anak buah mereka, rakyat mereka ramai masuk Islam. Sebab hak masuk Islam ni ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kaum Aus dan Khazraj. Hak di Mekah, ketua-ketua ni pula yang menentang Islam. Jadi beza. Allah juga nak contohkan di Mekah, aku suruh kamu, perintahmu ajak manusia mentauhidkan Allah, berakidah Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Kamu mendapat tentangan. Sebab yang memerintah di Mekah itu ialah ketua-ketua yang tak nak menerima Islam, kecuali 2-3 orang ada yang kemudian macam Umar Al-Khattab kan, betul lepas dah nak bunuh Nabi, hanya masuk Islam. Tetapi terbukti di dalam negeri yang mereka ini diazab, diseksa, dilanyap macam-macam, mereka tetap pertahankan tauhid mereka. Jadi Allah nak tunjukkan ni dekat 13 tahun ni, orang yang 1,000 orang masuk Islam ni, kecil besar, tua muda, lelaki perempuan, adalah yang terpaksa hijrah ke negeri Habasyah. Tapi termasuk aku dekat 1,000 tu, 100 orang lebih berhijrah ke Habasyah. Bila dah tak tahan kena berikut.
pastikan Nabi mereka yakin, mereka ni setuju dengan apa yang mereka dah melafazkan dengan kulit, dan benar mereka ni pula nak jadi pengikut aku, maka aku baiklah mereka. Itu maka 12 orang tadi yang mula masuk Islam sampai tahun itu 2 tahun sebelum hijrah, mereka dibaiklah Nabi. Baiklah ni makna sumpah setia, taat, patuh, mula ketua. Sedangkan yang tadi Islam tak kenal banyak dekat Mekah ni, tak kenal Nabi kita. Mereka mengaku, kau yakin. Pasal apa? Syahadah dia, mereka ini dah cukup kan, membuktikan. Nabi bersobat tak kenal banyak tak. Bila nak minta tolong Nabi pun, Nabi kata, sabar je lah, aku pun tak boleh buat apa. Jalan. Dia bukan kena seksa, kena ingat, banyak kenal. Sebab yang ada di Mekah hanya individu Muslim. Maknanya yang ada hanya orang-orang perseorangan. Belum ada jamaah, belum ada ummah, belum. Nabi bukan jadi ketua, Nabi hanya jadi rasul saja. Aku menyampaikan. Tapi bila dah Nabi hijrah, ni jadilah 12 orang ni, kemudian tahun depan mari lagi dekat 70-80 orang, 90 orang. Orang-orang yang berpengaruh antara mereka. Dan yang mereka tinggalkan dah ramai yang masuk Islam. Itu jumlah yang bila Nabi hijrah saja tadi, sampai di Yasrib itu pada 12 Rabiul Awal tadi itu, ketika itu sudah ada 1000 orang muhajirin, 1000 orang ansar. Orang muhajirin, orang dari Mekah. Orang ansar, orang yang penduduk asal Yasrib yang masuk Islam. Kedua-duanya mereka digabungkan jadi satu angkatan umat. Di situlah maknanya ialah artinya membangun Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Cuma Islam tak menggunakan Quran, menggunakan istilah daulah. Daulah itu kerajaan, state, negara. Islam menggunakan ungkapan ummah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum. Ini semua perkataan umat-umat ni ada dalam ayat-ayat dalam surah yang Nabi Dawud berhijrah. Saya baca surah Ali Imran, surah Al-Baqarah. Tapi dalam surah yang turun di Mekah ada di umat, perkataan umat, tapi bukan merujuk kepada umat Islam ya. Ada di Mekah tu cerita umat Nabi dulu. Nabi Ibrahim disebut di dalam Quran, dalam surah yang diturunkan di Mekah. Dia kata Ibrahim itu ummatan khalidah. Ummah dengan makna pemimpin. Nabi Ibrahim itu pemimpin yang setia kepada Allah. Ummah dengan makna zaman ataupun masa. Itu ayat-ayat yang diturunkan dari Makkah. Ummah dengan makna jamaah, ummah dengan makna negara, ummah dengan makna golongan umat Islam yang diikat oleh keyakinan akidah tadi, dengan hubungan melaksanakan segala amal perbuatan, hanya wujud bila ayat-ayat yang diturunkan Nabi setelah diturunkan Allah dan Nabi setelah hijrah. Jadi inilah makna hijrah tuan bila kita merujuk Quran. Makna ringkasnya, sebelum hijrah itu tapak bagi membangun umat Islam. Apa dia? Akidah, tauhid, keimanan kepada seluruh beriman itu, dan keyakinan kepada agama Islam ini sebagai satu-satunya agama Allah yang benar melalui perutusan Nabi-Nabi yang dahulu. Sebab itu kisah-kisah Nabi Hud,